Islam Musibat Surabat Rahman, dan kepada yang saya kasihi yang berhormat Tuan Suhaimi Syafi'i, Ahli Dewan dengan Negeri Selangor kawasan Seri Muda, dan kepada yang dikasihi yang berhormat Dr. Mariah binti Mahmud, Ahli Parlimen Malaysia kawasan Kota Raja, Barisan Kepimpinan Masyarakat, Barisan Kepimpinan Surabatul Rahman, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jawapannya adalah Alhamdulillah, bukan baik saya. Alhamdulillah baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, InsyaAllah masa yang ada jam sekarang pukul 10 tepat. Masa diberi untuk berbincang dan berbicara pada malam ini dalam bentuk forum perdana dalam masa lebih kurang 1 jam daripada sekarang. Campur tolak, campur masuk, ya, dengan saya sekali 1 jam lebih kurang insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, maka pada malam ini terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak usia program Karnival Putra Haid pada malam ini, 2 malam insya-Allah berturut-turut, kerana sudi menjemput saya sebagai moderator forum kita pada malam ini. Dan di samping kiri kanan saya, ya, tak asing lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam Ustaz seperti disebut tadi, petang tadi, bersama Radio Hakim dengan suara Ustaz iaitu Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri. InsyaAllah belah kanan saya, apa ni doktor? Alhamdulillah beliau tak asing lagi lah kalau nak dibincangkan. Yang tuan-tuan kena pasti beliau merupakan pakar rujuk, ya, tabung haji, yang mana selalu tuan-tuan akan lihat persoalan hukum makam dan sebagainya. Alhamdulillah kita bukan calang-calang orang bersama kita pada malam ini, iaitu salah satu tokoh-tokoh alim ulama di tanah air kita insya-Allah. Dan juga beliau berpengalaman dalam bidang pensyarah dan sebagainya, dan menulis buku-buku yang begitu banyak untuk menjadi santapan mata kita untuk disemat dalam tubuh hati kita untuk jadi orang atau umat yang terbaik. Dan sebelah kiri saya iaitu Fadil Ustaz Dr. Muhammad Syauqi bin Osman. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, orangnya berkacamata, ya, smart tuan-tuan, ya. Jadi tuan sekalian, beliau merupakan pensyarah di Universiti Putra Malaysia, kenal lama tuan-tuan, dan alhamdulillah dan usia yang ada pada hari ini, ilmu mereka dan dipakai dan diterima oleh seluruh rakyat Malaysia untuk meletakkan diri manusia yang mendengar dan menontonnya itu ke arah yang lebih hebat, lebih baik insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, tajuk malam ini ialah iaitu keluarga mukmin teras kepimpinan berkualiti. Keluarga mukmin ini bukan nak cerita ubat gigi cap mukmin, bukan. Ya, ada juga ya tajaan nasyid daripada syarikat mukmin. Ya, ini bukan syarikat mukmin, ni maknanya syarikat ubat gigi. Duk nonyoh gigi je kerjanya. Ya, tapi ini maknanya keluarga mukmin teras kepimpinan berkualiti. Tadi kita dengar 2 pemimpin bercakap. Ini salah satu contoh lah. Maka beliau bercakap atas dasar apa, bagaimana kedudukan mereka sebagai seorang pemimpin yang Tuhan terang-terang tunjukkan tuan-tuan. Tuan-tuan bukan pekak, bukan tuli, bukan buta mata. Celek semua. Cuma kadang-kadang mata hati ni kadang-kadang tertutup, menyebabkan kita buat tak tahu jenis contoh lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak bincang malam ini, nak lahirkan ketokohan, kepimpinan, nak melahirkan manusia agung, nak melahirkan manusia hebat. Tuan-tuan, contoh budak-budak daripada kecil, daripada perut mak termengandung, orang Jawa ngomongnya meteng. Kalau ada Jawa sini kan ngomongnya meteng wis kawin wis meteng orang apa-apa. Yang gobloknya orang kawin wis meteng. Ya, ini contohlah bahasa pantun apa nama di Selangor hebat sebab saya kawin orang Sabah berenam walaupun duduk di belah-belah utara terus dia. Jadi Ustaz, orang dulu kata, ya, dalam bab dulu macam tak sebab tadilah. Ya, duk takut, jangan buat ni jatuh, jangan buat nanti kena apa nama ni, kena potong tangan dan sebagainya. Saya rasa itu tidak menjadi masalah yang amat besar. Kerana dalam sudut kita tentang hukum, niat ada hukum lah. Kalau curi potong, kalau awak buat begini, kena begini. Dan sudah nak menceritakan ya tentang kalimah hukum dan sebagainya.
Cuma kadang-kadang kita salah faham Ustaz, ya. Kadang-kadang cerita hukum ni lebih berat daripada cerita yang bawa kepada manusia yang hebat hidup mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh. Jadi kalau boleh Ustaz atau Dr. Muhammad Syauqi boleh jelaskan kepada kita tentang asas-asas bagaimana nak dibentuk dan terbentuknya, yakni keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haslin selaku moderator forum pada malam ini, juga bagi ahli panel, Tuan Guru Dr. Zulkifli Al-Takri, yang bahagia YB Sahimi, YB Dr. Maria, pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita menyentuh tentang pembinaan keluarga, macam mana kita nak bina satu keluarga yang mana keluarga ini satu keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak lain dan tak bukan tuan-tuan, contoh yang pertama yang utama ialah kita merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita melalui perbuatan baginda maupun melalui hadis-hadis baginda, ucapan-ucapan baginda, nak menceritakan kepada kita betapa tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak ini merupakan satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi macam mana kita nak pelihara diri kita, macam mana kita nak pelihara keluarga kita, maka di sinilah contoh yang utama yang perlu kita ambil, ialah contoh yang diambil daripada apa yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, lalu nak ambil contoh daripada Nabi ni, nak kena ada ilmu. Itu perkara yang paling utama. Sebab masalah hari ini yang berlaku ialah apabila keutamaan ilmu itu diabaikan atau dipinggirkan, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku beliau fi Fiqhul Awlawiyah, kitab Fiqhul Awlawiyah, memahami keutamaan. Beliau kata bahawa masyarakat pada hari ini dalam pelbagai peringkat yang ada jadi masalahnya apabila mengutamakan dua benda, iaitu hiburan dan sukan melebihi daripada ilmu dan intelektual. Itu yang menjadi masalah. Bila diumpama ataupun diberi penekanan kepada hiburan yang terlampau-lampau sangat, sampai anak-anak semua dah kenal golongan-golongan penghibur-penghibur, bukan sekadar dalam negeri tapi luar negara, maka kenal betul-betul. Tetapi mereka tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu perkara yang sangat-sangat mendukacitakan. Dalam masa yang sama, persoalan-persoalan ilmu, persoalan intelektual tidak diberi penekanan. Maka itu disebut oleh Syekh Al-Qaradawi dalam buku beliau. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kita mengambil contoh daripada Nabi sebut kepada kita
kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Fa abawahu, maka ibu bapanya lah ia akan mencorakkan anak tu nak jadi apa? Nak ikut perangai Yahudi ke, nak ikut perangai Nasrani ke, nak ikut perangai Majusi ke, maka peranan ibu bapa merupakan peranan yang sangat-sangat besar untuk memastikan bahawa anak-anaknya itu dibentuk dalam suasana mengenali Allah. Sebab itu perkara pertama tuan-tuan, macam mana kita nak bentuk? Bentuk untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah Azza wa Jalla. Didik anak-anak kita untuk kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan rahmatnya Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu, bila kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan tahu batas-batas apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Jadi untuk membentuk anak tersebut dalam Islam ni, satu agama yang sangat-sangat lengkap, yang sangat-sangat cantik. Dalam pembentukan itu, dia bukan bermula ketika anak itu sudah besar, tidak. Anak dalam perut mak. Dalam perut mak pun, Islam ajar kepada kita untuk dididik dalam suasana yang, environment yang betul. Contohnya, kalau mak baca Quran, bagi kesan pada anak yang dikandung. Ayah baca Quran, bagi kesan pada anak. Jadi tuan-tuan dan rahmatnya Allah Ta'ala sekalian, sebab tu ada satu kajian saya dengar daripada doktor perubatan, doktor perbidanan. Dia cerita, maka ada kajian-kajian yang dibuat. Anak ni, masa dalam kandungan ibunya ni, diberi dengar macam-macam. Bila dia lahir, yang kata budak ni bila lahir, besok ni kalau apa yang dia dengar itu masa dalam kandungan dipasang balik, dia akan diam sebentar. Dia tengah menangis pun dia akan diam. Dia seolah macam teringat, ni pernah dengar ni, pernah dengar. Jadi tuan-tuan, itu kesannya. Kalau kita bagi dengar Quran, maka itu yang terbaik. Tapi kalau kita bagi dengar yang lain, bagaimana kesan pada budak? Itu dalam perut. Bila lahir, diajar pada kita buat apa? Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri. Tapi kadang-kadang ini, perkara ni pun tak terlaksana. Sebab apa? Sebab semasa isteri nak bersalin, pukul 3 pagi. Suami dah tak larat dah. Dia kata, apalah, nanti salin nanti telefon abangnya. Kau balik dulu, dia kata. Balik dulu, salin tanpa kewujudan dia. Jadi